Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah bi'al. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi surau Salli ala Sayyidina Muhammad, surau Al-Istiqamah, surau Al-Istiqamah Seksyen 6 Bandar Rincing Semenyih Selangor. Salli ala Muhammad. Seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan macam nak baca Yasin pada Jumaat. Saya sebenarnya cerita tadi saya tengok dekat dalam Facebook sebentar ramai tadi ni, tadi pukul 4 petang ni, kita tengok saya jarang untuk tengok tapi saja nak tengok. Tengok Ustaz macam mana surau Al-Istiqamah tu. So isteri saya tolong tengok. Saya perasan satu duduk tengok video-video tu, gambar-gambar tu, tuan-tuan suka duduk sandak kat dinding. Passion. Memang takut roboh ke apa ke? Jadi kalau tak ada keberatan tuan-tuan, saya ingat tolong tuan isikan penuh-penuh bagi depan sini, sebab saya tengok perempuan tu, orang muslimat tu bersempit sangat. Kesian dekat mereka. Jadi tuan-tuan kosongkan ruang belakang tu sikit, saya nak bagi mereka keluar sikit main belas tu. Boleh tak muslimat keluar sikit? Okey ke? Tak okey? Tak mau? Tak mau? Nak duduk situ? Nak duduk macam tu? Tuan-tuan main depan. Di sini banyak air, seorang dekat sini. Tuan-tuan bagi ruang belakang tu sikit bagi muslimat, kesian mereka. Dia macam sardin kat belakang tu. Mai lagi. Mai yang abang belakang tu depan sikit, bagi ruang sikit muslimat lagi campur dengan depan. Mai belah ni, banyak belah ni kosong ni. Mai sini. Mai duduk tepi ni. Bagi ruang belakang tu kat muslimat. Abang-abang yang belakang kamera belakang ni, abang mai depan sini. Bagi situ kat sini. Yang belakang kamera abang baju biru ni, abang mai sini. Muslimat rasa lega tak? Rasa macam boleh nafas sikit. Alhamdulillah, masih banyak. Alhamdulillah. Tak maaf lah, hari ni saya jadi ni Sayyid Muhammad dia panggil apa tu? Speaker Dewan Rakyat. Tuan-tuan semua yang ahli yang berhormat kena dengar cakap saya. Saya suruh duduk, tuan duduk. Saya suruh tu, saya tak puas hati, suruh tuan-tuan keluar. Sini kita kerajaan perpaduan tuan. Kerajaan tak ada pembangkang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita nak masuk bulan Ramadan dah. Tajuk yang saya tengok kat banner tu, tajuk dia fitnah media sosial. Dan saya ingat patut pun, apa kaitan media sosial ni dengan nak masuk Ramadan ni? Memang banyak sangatlah kaitannya. Sebab dia, bila kita nak masuk bulan Ramadan, dia antara perkara, sallallahu alaihi Muhammad, yang kita kena perbanyakkan
dan kita membuat persiapan dan persediaan ialah untuk kita rebut sebanyak-banyaknya ganjaran pahala dan kebaikan. Ni Ramadan yang nak main ni, Allah nak bagi kat kita ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, satu tempat dan satu waktu yang tuan-tuan kena rebut sungguh-sungguh. Balik sekejap lagi ni, bukan balik saja-saja. Saya nak tuan-tuan balik lagi dengan satu keazaman yang Ramadan kali ni tuan-tuan nak buat Ramadan ni sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dah cukup. Kita dah buat main, kita dah main banyak dah dalam Ramadan yang lepas. Tuan-tuan, orang bersungguh-sungguh nak rebut 30 hari untuk buat ibadat banyak-banyak. Tarawih tiap-tiap malam tak mau tinggal. Kita baru setahun dua ni je yang mula duduk bersungguh-sungguh sikit dengan Ramadan. Sedangkan tahun 4-5 tahun lepas kita ni buang macam tu ya. Sibuk kita dengan entah apa-apa. Kita bersungguh. Jadi kali ni saya nak sekejap lagi tuan-tuan balik dengan satu keazaman. Paling tidak ni yang duduk depan saya ni, yang ramai-ramai ni, Salih Azam Muhammad, ramai ni alhamdulillah. 3,000 adalah alhamdulillah. Campur dengan malaikat semua, kasut-kasut, selipar semua tu adalah 3,000 alhamdulillah. Paling tidak tuan-tuan yang dua ada ni yang duduk depan saya ni, nak balik nanti Ramadan kali ni aku nak buat sungguh-sungguh. Cukup dah aku main-main dengan Ramadan lepas. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Allah bagi dekat kita ni media sosial. Itulah kita duduk zaman ni, zaman yang kita, yang orang dulu tak pernah jangka kita akan hidup dengan suasana kita dengan handphone kita ni. Dulu-dulu saya ingat waktu saya umur 11 tahun 12 tahun, telefon bunyi dekat rumah kakak saya takut nak pergi angkat sebab saya tak tahu nak buat macam mana. Panik, bunyi kering-kering dekat tu. Waktu tu tahun 88. Dia kira lah umur Ustaz berapa tu. Kan? Waktu tu bunyi telefon tak berani angkat. Tak tahu nak angkat, nak buat macam mana tak tahu. Sebab di kampung kita tak ada telefon. Tak ada. Salih Alaihi Muhammad. Ada kebaikan, ada keburukan. Nombor satu, kita tengok kebaikan dulu. Kebaikan kita punya media sosial. Nombor satu, kita mudah untuk menyebarkan kebaikan. Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan gunakan dia untuk sebarkan kebaikan. Ayat yang lain, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang tunjuk satu jalan kebaikan, satu jalan aja kebaikan, bukan dia suruh buat lagi, dia tunjuk jalan kebaikan tu, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Faham tuan-tuan? Ni macam malam ni kita main kuliah malam ni. Poster ni tadi petang, pagi tadi saya dapat poster ni. Saya post poster ni dekat dalam Facebook saya, dalam Instagram saya, dan entah berapa ribu orang yang tengok. Berapa ribu orang yang tengok poster tu. Semua orang yang tengok poster tu, dia telah dapat jalan. Allah permudah dia untuk dapat kebaikan tersebut. Sebab bukan semua orang dapat jalan hidayah, tapi dia mampu untuk sambut hidayah. Lagi. Ada orang pula dapat hidayah dan dapat taufik, tapi dia pula tak mau sambut taufik tu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ada orang dia duduk dekat kat sini, tapi dia sakit, dia tak boleh pergi. Ataupun ada urusan dia yang dia tak boleh nak sambut. Tapi ada orang yang dia tak sakit. Ni. Tuan-tuan pernah dah naik kereta satu hari, kita ni jenis orang masjid, orang yang nak jadi orang masjid dan orang yang sedang bermujahadah untuk jadi orang masjid. Kita. Faham tak ni? Kalau kita masuk azan waktu tu, kalau boleh nak pi masjid, rasa hati tu nak pi masjid, tapi tak tahu lagi. Tapi rasa nak pi tu, rasa nak solat jemaah tu, rasa macam tak mau tinggal sembahyang jemaah tu ada kat kita. Betul tak kita macam tu? Ngaku pi lah, janganlah tunjuk. Ni ngaku pi lah ya Ustaz. Ada perasaan tu bermaksud. Lepas tu kadang-kadang orang yang nak macam ni, Allah akan pemudah urusan tu kat dia. Ini kereta elok, dia nak pergi masjid dan dia suka sembahyang kat masjid, dia suka main jemaah. Elok sampai depan masjid, azan bunyi azan. Dia lalu, dia bukan nak pergi masjid tu, dia nak pergi mana-mana lah. Elok sampai depan betul masjid, azan bunyi.
Kalau dia kona aja pergi masjid tu, dia dapat semayang berjemaah, dia dapat berawal di masjid, dia dapat pahala i'tikaf, dia dapat berawal di masjid, dia dapat sunat qabliyah. Faham tak? Kalau dia terus kona kan. Tapi dia main satu bisikan. Bisikan dia kata apa? Ini baru azan bang. Depan sana ada satu masjid lagi, sempatlah. Ni baru azan lagi, qomah kat sana, sempat lagi. Ni jauh lagi jalan ni. Kalau berhenti awal sangat, nanti ambil masa. Kita ni jauh lagi berjalan kita ni. Kalau kita pergi depan sikit lagi, azan kat sana, asal lagi iqamah, kita singgah semayang, okey dah. Dia bisik kat kita, dia suruh kita buat macam tu. Tahu bisik siapa tu? Syekh Tan nama dia. Kita pun kata apa kat dia? Yes boss. Baik bos, kita kata. Dia pun terus pergi sampai depan. Sampai depan betul-betul iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bisik kita apa? Dia kata, bos, ini baru qamat bos. Depan sana anu ada satu masjid lagi. Kalau lajak pergi depan sikit lagi tu, dekat sana lagi, kalau dapat tahiyat akhir dengan tu imam pun, Allah ahli syurga dah. Kawan-kawan berapa ramai lagi yang tak pergi masjid. Hang duk pergi masjid tiap-tiap hari dah. Ni sebelah rumah tu langsung tak nak pergi, dia siap syarah kita lagi. Kita pun kata apa? Yes bos. Kita pun pergi lah lajak depan sikit. Elok-elok sampai sana, tengok-tengok orang bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata apa? Alah tak apa, niat pun dapat pahala dah. Dia kata, lain taknya balik semayang kat rumah. Faham tak ni? Yang awal yang azan tu, siapa yang susun kita sampai depan masjid azan tu? Siapa susun? Allah yang susun, sebab dia nak bagi kebaikan kat kita. Tapi kita yang tak mau sambut, terjaga pukul 4.30 pagi. Allah bangunlah kejut kita untuk bangun. Waktu tu waktu doa, waktu kita nak bagi at least 2 rakaat semayang. Kalau tak boleh nak 2 rakaat semayang pun angkat tangan doa. Hang tu banyak sangat masalah. Duk mengadu merintih, jumpa orang tu beritahu, jumpa orang ni beritahu. Nah, kejut time ni time untuk kamu doa. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sami' dunya. Allah turun ke langit dunia waktu tu. Bila tu? Sepertiga akhir malam tu. May yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa padaku, aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'tiyahu. Siapa yang nak minta apa-apa, ya Allah, nak minta apa-apa, aku nak bagi waktu tu. Wa may yastaghfiruni. Siapa yang nak minta ampun dosa-dosa dia, aku nak ampun dosa dia waktu tu. Bila tu? Sepertiga akhir malam tu. Kita duk mengadu ke orang kita ni banyak dosa. Kita duk mengadu ke orang kita ni banyak masalah. Allah kata duk mengadu ke orang buat apa? Aku kan ada. Salih alaihi wasallam, fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta apa-apa, minta pada Allah. Kata Nabi SAW kepada Allah Mas'ud radhiyallahu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kamu ni minta apa, minta pada Allah. Kita pergi cerita ke orang, post dalam Facebook, mengadu ke orang. Salih alaihi Muhammad, tadi isteri saya tunjuk tadi ni, suami dia cerai dia, pergi duduk cerita kat dalam Facebook, buat saya macam ni, buat cerita kat TikTok. Cerita buat apa? Orang kali betul orang buat kita. Ngadu kat siapa? Ngadu kat Allah. Tu Allah kejut kita pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi. Paling tidak angkat tangan, ya Allah, ya Allah, paling tidak, ya Allah tolong saya, aku ni tak tahu macam mana. Angkat tangan doa aja, angkat tangan doa aja. Kita bila terjaga tengah malam, kata Nabi SAW. Saya cakap bila kamu terjaga tengah malam, lalu kata baca 4 benda. Subhanallah, alhamdulillah, wala macam mana? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, rabbighfirli. 4 benda ni. Rabbighfirli. Lepas tu angkat tangan. Bila dia berdoa, kata Nabi SAW, maka Allah akan makbulkan doa dia. Saya Muhammad. Kalau dia solat, maka Allah akan terima solat dia. Allah tak, Nabi tak kata syarat bangkit sembahyang. Angkat tangan doa pun memadai dah untuk dia. Tapi kita terjaga kan, 4.30 kita buat apa? Kita pergi kencing. Lepas tu tengok boleh standard lah tuan-tuan. Sopa lah. Sopa kita ni sama ya, tu sudah tunjuk soleh sangat lah tuan-tuan. Sopa kita ni, Allah Rabbi tuan-tuan. Tapi itulah kita. Banyak benda yang kita nak, kita Allah bagi kat kita ni, semua jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan mudah je untuk kita buat baik, mudah je untuk kita buat baik. Tapi kita yang tak mau sambut kebaikan tu. Bahkan kadang-kadang kita yang tolak kebaikan tu, aku tak mau lah. Faham ni?
Tu di antara kebaikan yang Allah bagi kat kita ni, jalan-jalan kebaikan dan kemudahan yang Allah bagi kita ni, Ramadan. Ni ada berapa hari nak masuk Ramadan ni? Berapa hari tuan-tuan? Berapa? Oh, nampak macam berlaku khilaf di kalangan ulama di sini. Tak, 4 hari. 4 hari ya. Saat dekat kan lah. Berapa hari? 5, 4, tu yang khilaf sungguh nampak. Tu lah, tengok nak bulan Ustaz dia kata 4-5 hari lagi. Agak-agak sampai dah kita ni. InsyaAllah kuat lah bab-bab macam tu. Takut kita kan, takut tak sampai. Ada orang lagi sehari lagi nak masuk Ramadan, dia tak sampai tak? Ramadan ni waktu Allah bagi kat kita kekuatan yang kita tak pernah terfikir kita mampu untuk buat macam tu. Ni malam ni lepas-lepas sembahyang Isyak lagi, cuba tu imam buat pengumuman. Tuan-tuan, sekejap lagi lepas kita sembahyang Isyak lagi, kita akan sama-sama sembahyang lepas ba'diyah 2 rakaat, kita akan buat sunat hajat 2 rakaat. Sebelum kita buat sunat hajat, kita buat dulu sunat taubat 2 rakaat. Dia kira ada 4. Semua dia 6. Lepas tu kita akan buat sunat tasbih tuan-tuan. Kita akan buat sunat tasbih jadi 4 rakaat. Dia kira 4, 6, 8, 10. Lepas tu kita akan tutup dengan sunat witir tuan-tuan. Tak sempat tu imam kata Assalamualaikum, dia start mutu belah balik. Kita tak ada kekuatan tu. Tapi bila kita masuk Ramadan, kita punya kekuatan yang sangat hebat. Tuan-tuan, salat Azim Muhammad. Dan Allah bagi dekat kita siapa yang menyambut taufik tu, menyambut jalan-jalan kemudahan kebaikan yang dia buat tu, Allah akan bagi ganjaran pahala yang sangat banyak dia. Masuk Ramadan lagi banyak pahala. Masuk Ramadan sedekah dia jadi banyak pahala, ibadat dia banyak pahala, qiyamul lail dia banyak pahala. Semua jalan-jalan kebaikan tu dapat kat dia. Tahu di antara orang yang dapat tumpang pahala dia siapa? Orang yang tunjuk jalan kebaikan. Awal tadi ni, orang yang buat poster keluar tu. Ni kita cerita, saya duk cerita tuan-tuan. Masuk Ramadan nanti jangan tinggal semayang berjemaah walaupun satu semayang. Jangan tinggal. Rugi sangat kalau tuan-tuan tinggal semayang berjemaah dalam bulan Ramadan. Antara 70 dengan 1890, tuan-tuan nak pilih yang mana? Tuan-tuan mai depan saya kata ni RM70, yang ni RM1890. Tuan-tuan agak tuan-tuan nak ambil yang mana? Ambil yang RM1,000. Kalau ambil RM70 tu tak pun nak kata bodoh, saya ikut orang marah. Kata tak apa nak cerdik je lah. Tak apalah Ustaz, saya ambil 70 dah lah. Ni biar betul kalau gitu. Minta kerja gaji, saya nak offer gaji antara 2,000 dengan 4,000. Kawan tuan nak mana gaji? Saya nak 2,000 sudah lah. Dia kata hang tak ada kerja lah. Ni tak apa nak cerdik nampak gaya. Betul lah tuan. Tuan-tuan semayang seorang-seorang 70 kali ganda. Tuan-tuan semayang berjemaah kali pula dengan 27 kali ganda. 1890 kali ganda. Satu semayang yang tuan-tuan buat dalam bulan Ramadan kali 70 kali ganda. Tuan-tuan semayang 30 hari dalam bulan Ramadan itu, nilai 30 hari itu macam tuan-tuan semayang 5 tahun 8 bulan. 30 hari semayang je macam 5 tahun. Kalau 10 tahun kita ada semayang, dah 50 tahun semayang yang kita buat dalam bulan Ramadan saja. Umur dah 40, dah 30 tahun yang lepas kita balik. Tuan-tuan, kali setiap tu 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Tapi kalau tuan-tuan semayang berjemaah, bukan 30 hari. Satu semayang tu nilai dah 5 tahun dah. Satu semayang tu 1890 bahagi 360, 5.2. 5 tahun 2 bulan. Semayang yang kita buat satu aja secara berjemaah. Kalau kita buat selama 30 hari, nilai dah 150 tahun. Hanya satu. Tuan-tuan banyak Allah tahu kawan yang dia share poster kuliah malam ni, yang poster tu sampai kat tuan-tuan, tuan-tuan tengok, oh ada kuliah malam ni, tuan-tuan mai duduk, tuan-tuan dengar ilmu tu, lepas tu tuan-tuan beramal dengan ilmu tu, tu pahala sampai kat kawan yang share tu. Sosial tu dengan sebaik-baiknya, tak salah. Saya duduk sembang lah kita dengan Mama. Seronok agaknya. Macam mana keadaan dia kalau tak ada Facebook? Tak ada bayang kalau tuan-tuan tak ada Facebook. Tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, Telegram, kilogram, apa gram lagi yang tuan-tuan ada lah. Langsung tak ada.
Handphone adalah handphone jenis 3 sekupang yang paling anjing mampu tu. Wuh, pang balik mati aja tu. Dulu kan, dahsyat ni yang ni nak baling. Aduh, subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ada yang tu aja. Boleh call in out cukup. Tuan-tuan, agak berapa banyak masa kita yang kita boleh buat macam-macam benda kan. Ya, baca Quran, kita istighfar, kita paling tidak baca Quran lah kot banyak. Lah ni dia buat buku Quran kat dalam handphone. Quran masuk dalam handphone. Saya baca lah Quran. Bagi-bagi baca Quran. Saya pun selalu duk kata, bacalah. Ada orang kata apa, Ustaz guna handphone ni tak boleh Zat, dia barakah dia tak sempat tu memang lain. Kita baca mushaf, kita tengok mushaf dapat pahala, kita pegang mushaf dapat pahala lagi. Sebab kita ni dalam keadaan berwuduk, pasal kita dituntut untuk berwuduk untuk pegang mushaf. Maksud mushaf tu mulia. Pegang mushaf, tengok mushaf. Ada seorang tu tuan-tuan, waliullah, dia lalu dekat satu kampung. Lalu dekat kawasan kubur tu, dia tengok ada satu cahaya. Cahaya tu naik sampai ke saya bet tak kena jari saya macam rendah. Lalu sampai ke langit, cahaya naik sampai ke langit, cahaya dekat kubur dia tu. Dia pun takjub. Dia kata, ish, kubur siapalah ni, mesti mulia. Dia ambil kayu, dia pergi pacak dekat kubur tu dengan harapan esok dia nak pergi cari kubur tu, nak tengok kubur tu kubur siapa. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kalau nak muliakan seorang ni, Allah baik. Hari tu dia lustang, ada kubur berdarah. Viral, kecoh habis, kubur berdarah. Dekat kubur dia bertakung darah. Air warna merah macam darah. Semua orang panik, bukan ambil gambar, ambil video lah apa semua. Orang tu baru meninggal, tengok darah. Macam-macam orang cakap. Ni entah apa tanda lah, ni apalah dia ni buat lah apa semua. Lepas tu orang pergi refer dekat masjid. Masjid buat keluar statement, orang yang ni, dia ni sangat hebat sedekah dia waktu hidup dia. Apa yang ada kat masjid ni, banyak-banyak benda ni hasil sedekah daripada dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang tak pernah tahu yang dia tu orang rajin sedekah, melainkan geng masjid 2-3 orang yang duk biasa urusan dengan masjid, dia pun yang tahu. Dan Allah nak muliakan nama dia waktu hidup, Allah tandakan sesuatu pada kubur dia sampai orang tertanya-tanya, apa dia ni pasal apa, dia ni siapa dia. Allah muliakan dia, tuan. Faham tak ni? Saya Muhammad sama dengan dia ni, kubur dia cahaya. Esok tu dia pergi cari orang kampung, dia tanya orang kampung, ni kubur siapa? Ni kubur ada pakcik ni, hari tu dia meninggal. Pakcik ni siapa? Waliullah ke? Ulama mana? Tak, pakcik ni orang biasa-biasa je. Boleh tak saya nak pergi rumah dia? Dia kata boleh, jom pergi rumah dia. Bawa pergi rumah. Sampai ke rumah, tengok-tengok ada seorang orang tua perempuan duduk kat rumah. Nak tanya makcik, tu kubur siapa? Tu kubur suami saya. Kenapa Pak Syekh? Kenapa Syekh? Dia kata, apa amalan suami ni sampai Allah muliakan, Allah tunjukkan kemuliaan pada kubur dia. Dia kata, saya tak tahu. Suami saya ni bukan ada apa-apa suami saya. Bahkan suami saya buta huruf, tak kerti membaca. Quran pun dia tak kerti baca. Pelik. Cuma apa amalan dia buat? Saya tengok dia ni, dia tak pandai baca Quran, tapi dia akan ambil Quran pada setiap malam, dia menangis dengan Quran itu. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah aku tak pandai baca Quran, aku buta huruf. Ya Allah, wahai Quran, tolonglah aku, maafkanlah aku sebab aku tak boleh baca kamu Al-Quran. Itulah yang dia buat pada setiap malam. Dia menangis. Dia kata, boleh tak saya nak tengok mushaf tu? Dia kata, mai tengok, buka tengok mushaf tu, dah kembang-kembang tulisan dia sebab dengan air mata dia yang banyak. Allah muliakan dia. Quran itu, tuan tengok Quran tu mulia. Tuan tengok Quran itu ada barakah, ada pahala. Apatah lagi kita baca Quran. Tapi kalau nak tunggu kita buka Quran tu, buka rehat tak, bersila, ambil wuduk, pakai tak baca tu, dah kita ni. Tu dah ni. Ada yang ni tahan kira lah sikit, duduk kat situ, buka Bismillahirrahmanirrahim, baca lah juga. Tapi masalah bila baca yang ni, tahu apa dia? Dia keluar notification kat atas tu. Bila baca sikit Bismillahirrahmanirrahim, keluar tu. WhatsApp masuk pula, buka WhatsApp pula lah. Macam mana ni?
Ni doa elok macam alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syapi apa pula? Habis dia mai satu notification tu, baca Quran baru 2 minit, tengok apa yang dia mai kat atas tu spend 5 minit 10 minit. Betul ni? Itu nak sambung balik. Lah tak baca tu kita ni. Memang cabaran dia sangat kuat kita duduk di akhir zaman ni, tuan-tuan. Antara benda ni ialah yang ni. Jadi subhanallah, saya Syekh Muhammad bunyi selalu. Dia bunyi kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, salih ala Syekh Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, pertama kebaikan. Mengajak orang untuk buat baik. Saya nak ajak tuan-tuan manfaatkan. Sungguh-sungguh. Kita apa saja benda yang kita nampak jalan kebaikan, tuan-tuan share. Ajak orang sembahyang duha, ajak orang selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hafal satu sebutan ni. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Boleh? Cuba sini tuan lihat. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Dia zikir ini salih alaihi Muhammad dalam riwayat Imam At-Tabarani dan beberapa ulama hadis yang lain dalam kitab-kitab mereka meriwayatkan bahawa sebutan ini akan memenatkan 70 malaikat untuk mencatat kebaikannya selama 1000 hari. Dan buatlah amalan ni petang-petang lepas sembahyang tadi. Kita nak mesti azan Ustaz. Azan kejap. Azan lah. Saya kita sambung. Tuan-tuan hafal dulu Ustaz. Saya kita nak zikir sama-sama insya-Allah. Allah. Ya azan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqam mahmudan wa innaka la tukhliful mi'ada. Okay, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ma huwa ahluh. Ma huwa ahluh. Okey, boleh ingat? Okey, mari kita okey, mari kita qasidah sama-sama. Nah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidan Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Sekali lagi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Boleh lagi? Boleh? Sekali lagi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Okey. Boleh hafal dekat lah. Dia kadang-kadang dia nyanyi tu pun dia hafal. Dia tak nyanyi tak hafal macam tu lah, macam apa ni Muharram. Jangan post satu benda pun dekat dalam Facebook kita melainkan kalau kita pastikan benda tu orang boleh tumpang manfaat dia. Faham tak ni? Tuan-tuan makan laksa tak payah cerita kat orang lah tuan-tuan. Orang lain pun makan laksa serupa dengan kita juga. Dia laksa bubur tu. Oh, laksa sedap sungguh laksa tu. Orang teringin dah kesian kat dia. Dia tak boleh nak makan. Dia ni. Kalau duduk cerita tuan-tuan pergi mana, tuan-tuan buat apa. Kadang-kadang tuan-tuan. Dia, bila kita terlalu cerita sangat, dia boleh membahayakan diri kita balik.
Orang tahu kita pergi dekat mana, orang tahu kita buat apa. Mungkin kita tinggal rumah kita dalam keadaan rumah kita kosong. Dan paling tidak 3 benda ni jangan cerita ke orang. 3 benda ni cerita ke orang. Nombor 1, jangan cerita umur berapa. Tak ada lah orang tulis kat situ umur saya 45 tahun. Ustaz, jarang lah. Tapi ya, kalau jangan duk tanya orang tu umur berapa, dan jangan duk cerita pula dia tu umur apa. Dia tak payah duduk cerita sangat lah. Dia walaupun dia berilmu, ataupun dia tua, dia mampu untuk melakukan apa-apa hebat sebab badan dia kuat apa semua, orang kata dia pakcik dah tua dah, dia umur apa dah, tak payahlah bagi dia buat kerja tu. Ya, maka kita meletakkan kelayakan kedudukan sebab usia dia. Maka umur jangan cerita ke orang. Oh, perempuan syok lah guna hujah ni. Kata, kakak umur apa? Rahsia. Pasal apa rahsia? Ustaz tak bagi cerita. Orang perempuan jangan, 2 benda jangan tanya orang perempuan. Pertama, umur, yang kedua berat yang tanya. Berat tu tanya masalah. Amoi nampak kurus ni. Betul ke Ustaz? Dia lah, insya-Allah. Padahal dia kalau dia tanya kita masalah, tuan-tuan, abang nampak saya macam mana? Gemuk ke kurus? Mampu nak jawab oh. Macam mana nak jawab? Nak jawab ikhlas kan? Nak jawab macam mana? Ni jawab gemuk lagi masalah, jawab kurus lagi dia kata apa? Ni tak tahulah, payahlah Ustaz nak jawab soalan tu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, jangan cerita dekat orang tentang harta yang kita milik. Jangan duk cerita sangat. Kita beli kenderaan baru ke, kita beli rumah ke, kita dapat apa-apa ke, bisnes kita apa-apa lagu macam-macam ke, tuan-tuan, jangan duk cerita. Tuan-tuan boleh cerita bisnes apa yang tuan-tuan buat sebab dia nak ajak orang untuk beli, mestilah nak cerita. Tapi sampai nak cerita kata aku dapat banyak ni, aku belanja banyak ni, apa semua-semua tu benda yang tak perlu cerita kat orang, sebab dia boleh mengundang kedengkian manusia kat kita. Manusia dengki ni ramai. Dia dengki satu hal. Satu lagi, dia akan menyebabkan kesedihan kepada orang yang tak mampu miliki apa yang kita milik. Faham tak? Dia miskin. Dia tengok kita dengan harta benda kita, dia rasa macam dia rasa down. Dia rasa sebab kita saya tak tahulah. Kadang-kadang kita, and it is an expression, nak express saja, nak meluahkan rasa gembira kita. Dulu-dulu kita, waktu kita dapat SPM apa-apa pun, mak ayah kita tak pergi pun duk pergi canang satu kampung, kita dapat ya, kita buat itu. Kita 3 orang je yang aku nak habaq kat semua orang kalau boleh, semua orang nak tahu. Ada 5 orang kalau boleh, nak ada 5,000 like itu pasal aku nak cerita kat orang, kata anak aku dapat macam ni. Adakah dengan semua orang kata kat anak kita bagus tu, akhirnya anak kita jadi seorang yang hebat satu hari nanti? Tak tentu lagi. Umur dia 15 tahun waktu tu, dia kata, Ustaz, suami saya seorang yang sangat tegas, dan dia nak pastikan anak dia semua dapat straight A, semua dapat bagus, semua dapat baik. Dapat B dia tak boleh terima. Dia nak anak dia mesti dapat A, dalam kelas mesti dapat nombor 1. Itu dia, itu suami dia. Dan setiap kali Zak periksa dia, rumah tu sunyi, senyap. Dia panggil tak bersahut. Lalu dia pergi dekat tandas bilik rumah, bilik anak dia tu, dia panggil, tandas tu berkunci, dengan anak duduk kat dalam bilik tu. Dia panggil tak menyahut, dia pecahkan pintu. Bila dia masuk dalam, dia tengok anak perempuan dia umur 12 tahun tu gantung diri dengan kain tak berjaya dalam ayah. Macam mana keadaan ayah? Ayah dia kata, kamu bukan anak ayah lagi. Ayah dia mungkin cakap tu sekadar macam dia menganggap dia satu motivasi kat anak dia, kena jadi macam ni. Ayah tak mengaku ayah macam tu. Mungkin dia anggap macam tu biasa. Dia kata, lepas pada tu hidup kami dah berubah, Ustaz. Sepanjang hidup dah, semenjak daripada hari kejadian tu sampai ke hari ni dah berapa tahun, hidup kami dah tak sama. Dia kata, kami dilanda kemurungan. Kami duk nampak benda apa yang kami buat, satu mistake yang kami rasa macam kami tak boleh nak patah balik dah. Ada orang menjadi kehidupan dia macam tu, tuan-tuan. Sebab tu jangan duk cerita ke orang sangat. Dia ada low medium cost, ada medium cost kan. Ada rumah low medium cost ni, dia 3 bilik air kat tengah-tengah tu dia share. Dalam bilik master bedroom tak ada bilik, tak ada bathroom. Tanda lantai pun waktu beli tu pakai tiles seluas, terus rasa sempit. Dia akan rasa suami dia balik suami dia tanya, abang bila masa kita nak pindah ni, anak dah besar-besar ni. Dia kata,
Pasal apa tiba-tiba nak pindah rumah pula ni? Tak pernah duduk bercakap. Yalah abang, anak kita dah besar-besar nak tengok duduk bersilap kat sini apa semua ni anak-anak. Kisah benar ni. Ada seorang tu dia bersalin. Dia bersalin anak nombor 3. Kakak dia mai ziarah dia. Kakak dia tanya satu soalannya. Suami bagi hadiah apa ni? Dah bersalin ni. Bersalin ni suami bagi hadiah apa? Muslimat bersalin ada suami bagi hadiah. Kau dapat maybe sebiji ke? Ada. Tu yang jadi king dekat jalan tu. Saya lah Ustaz, yang jadi king tu kat jalan tu saya lah Ustaz. Tu hadiah tu maybe tu dapat mana? Suami saya lah bagi saya waktu bersalin hari tu ni. Ada? Tak ada lah nak harap maybe pokong patah lagi. Habis jual ke apa? Tak ada. Biasa mana ada orang tak bagi, tak tahu. Tak ada lah pula sampai nak bagi hadiah kan. Tak ada lah, sebab dia satu macam mana perkongsian kegembiraan dia dapat anak. Kita tak fikir dah apa-apa hadiah. Dia kata suami tak bagi hadiah ke? Dia kata tak, dapat hadiah ke? Dia cakap itu. Lepas tu kakak dia kata apa? Kakak ni setiap kali bersalin, abang tu akan bagi hadiah. Bagi emas lah, bagi cincin ke, bagi apa-apa hadiah. Dia tak pernah lah terfikir. Dia kata apa? Kita ni korban separuh nyawa ni. Ni anak dapat ni untuk dia apa semua ni. Takkan nak bagi sikit hadiah pun tak boleh. Apa punya kedekut suami kamu ni. Dia pun balik. Dia balik-balik ni yang duduk kat rumah ni. Suami balik kerja. Balik kerja muka macam ni. Muncul lebih tinggi pada hidung ni. Saya ni pasal apa pula ni? Tak ada apa tu ada apa lah tu jawab dia tu. Dia jawab tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Aduh, subhanallah. Orang lelaki ni jangan tanya soalan. Antara soalan jangan tanya orang lelaki suami tuan-tuan, hari ni hari apa? Yang tanya soalan tu. Abang hari ni apa? Ampun. Hari apa pula ni? Hari birthday ke? Ulang tahun ke? Hari ulang tahun pergaduhan besar itu ke? Tak tahu lah macam-macam. Orang lelaki memang tak ingat tarikh tuan. Sebab tu apa hari tu? Hari wanita apa pula? Hari wanita? Apa ni hari wanita apa ni? Dia pun buat perarakan kat Kuala Lumpur hari wanita apa? Apa punya teruk lah apa tak tahu. Apa benar tak? 13 apa? Oh ni ada berapa perarakan apa ni? Berapa? 8 bulan 3. Abang tahu 8 bulan 3 kan? 8 bulan 3 tu hari wanita sedunia. Sepatutnya dia 6 hari bulan 3. Tak, sepatutnya sejarah dia sepatutnya 6 hari bulan 3. Tapi terpaksa diubah ke 8 bulan 3 pasal bersiap lambat. Siap lambat sangat. Tu yang ubah pergi 2 hari. Hamba tak sudah gelak. Orang lelaki-lelaki mana ada hari lelaki-lelaki? Tak ada. Tahu pasal apa? Birthday dia pun dia lupa. Nak buat tarikh dia. Tak ada. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, salih azamah. Biasa macam tu lah. Ni, balik-balik, wallah dah muka dah satu macam. Ni isteri dah ni. Dia pun tanya pasal apa ni? Tak ada apa. Cakap ni pasal apa ni? Ada apa masalah ni? Dia kata, abang tak teringatkan nak bagi apa. Saya dah 3 orang dah saya lahirkan anak. Tak ada teringatkan nak bagi satu hadiah kat saya. Walaupun satu hadiah kecil-kecil pun tak apa. Tak pernah tu terfikir dan tak pernah ada masalah tu pun sebelum ni. Dah 3 orang dah. Tak ada masalah. Kes satu perkataannya. Faham tak ni? Kes satu perkataannya. Akhirnya tuan-tuan bergaduh. Ending dia tentang apa dia? Cerai. Nak cerita satu perkataan. Sebab tu saya duk cerita, saya duk sebut apa yang kita tulis dekat dalam Facebook kita, apa yang kita cerita dalam Facebook kita tentang keluarga kita, tentang harta kita tuan-tuan, mungkin tak ada apa-apa kat kita, tapi dia memberi kesan pada orang lain yang melihat. Berapa banyak kita ni yang bergaduh suami isteri, tahu ke apa? Ke drama lelaki tu menikah lain. Jam kita. Drama tu, lelaki tu, pelakon tu, dalam cerita tu dia nikah lain. Bini kita balik kata, ni lah panggil orang lelaki-lelaki. Aku tak pasal-pasal kena. Tak pasal-pasal. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, maksud dia benda-benda kadang-kadang tak payah cerita. Kalau orang tu dia menyebab, kalau sesuatu yang kita cerita dalam tu menyebabkan kesan kepada keluarga dia, pun satu hal dah.
Kadang-kadang dia buat apa tuan-tuan? Dia buat dan dia balas balik pada ahli keluarga kita. Yang tu kita tak mahu. Bukan sebab sifat dengki orang ni tuan-tuan, dia ada 3 keadaan. Yang pertama, dia dengki dan dia pendam. Dia dengki dan dia pendam. Dia tengok kita lebih, dia sakit hati, tapi dia tak buat apa-apa. Tapi kedengkian dia akan merosakkan hati dia, merosakkan kehidupan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, dia dengki pada orang dan dia mengubah diri dia untuk jadi lebih baik daripada kita. Dia tengok kita berjaya, dia tengok apa? Dia kata aku tak boleh tengok dia tu. Dia buat supaya dia lebih berjaya. Tu kelompok yang kedua. Yang ni okey lagi. Yang kita tak mau kelompok ketiga, dia dengki dan dia balas kepada kita. Sebab yang ni kita tengok banyak jenis orang dengki yang macam ni. Lepas tu kadang kita tengok dia buat apa? Dia khianat kita. Ada yang kes buat apa? Buat sihir, buat apa semua. Semua kedengkian-kedengkian yang berlaku. Sebab apa? Kalau benda kita tak cerita, dia pun tak tahu. Dan benda kita tak hebah, dia pun tak. Kita faham maksud saya? So, guna media sosial ni tuan-tuan untuk apa? Untuk sebar kebaikan. Cerita kebaikan ya. Untuk duduk cerita benda-benda yang tak patut kita cerita. Nah, yang kedua, baru 2 lah. Panjang cerita lagi ni. Ke-9. Saya penat tuan, daripada pagi tadi, pukul 9 pagi tadi, pukul 10 pagi tadi, sampai pukul 4. Ada 20 scene hari ni. Ni syuting. Saya kata, aduh tak larat kata. Lepas tu macam mana? Ustaz Jumat, kalau habis, dia kata pukul 5 kita habis Ustaz. Pukul 5 sempat, pukul 5 nak siap-siap nak pederah sejam setengah pula daripada tempat saya tu kan. Tengok-tengok ni saya bagi cepat-cepat sikit, pukul 4 dia habis dah. Sempat-sempatlah tidur sekejap ni kan, tidur sekejap. Lepas tu start kereta main ni. Saya nak patah balik sana, esok nak sambung lagi perjuangan 20 episod, 20 scene lagi. Allah Rabbi. Tuan-tuan sekalian Muhammad, yang kedua, cerita apa ni? Yang kedua, kebaikan pada media sosial kita ni ialah menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Kita buat lah. Bila ada orang buat konsert, kan, ada baru ni ada saya buat ceramah kat satu tempat. Dia kata, Ustaz, dia pun buat konsert dekat satu stadium tu. Tuan-tuan, konsert mai, tuan-tuan tahu tak berapa orang pi? Yang baru-baru ni punya konsert, tahu berapa orang pi? 80,000 orang tuan. 80,000 orang pi. Ada tak orang Islam situ? Ramai orang Islam. Hampir separuh mungkin. Bahkan mungkin lebih orang Islam daripada separuh. Boleh tak kita biar macam tu? Tak boleh. Ustaz, tapi kita boleh buat apa Ustaz? Kita kena diam je lah. Siapa kata kita kena diam? Kita tunjukkanlah protes kita setakat mana yang kita mampu. Kita orang Islam dekat Malaysia ni ada berapa juta? Jumlah penduduk Malaysia berapa juta? Apa? 30 juta. Umat Islam ada 20 juta. 20 juta umat Islam. Kalau setiap umat Islam separuh saja daripada 20 juta tu semua menyuarakan protes tentang konsert itu dekat Facebook ataupun media sosial masing-masing, ada 10 juta pengguna media sosial di negara kita menzahirkan protes jangan buat benda maksiat. Agak-agak dia akan ada impact tak? Ada. Kan semua. Alhamdulillah, dan kita ucap tahniah dan syabas atas pembatalan program ziarah gereja yang sepatutnya berlangsung pada 8 bulan. 8 bulan ni bulan. Hari ni 18 bulan hari ni. Sepatutnya ada satu program ziarah gereja. Tapi disebabkan ada suara-suara protes, maka program itu dibatalkan. Kita kata alhamdulillah. Mana nak saya semat. Jadi semua Allah semat. Ini benda yang kita kena buat. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasihat agama dan wasiat iman, Imam Habib Al-Haddad dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, dia cerita tentang 3 kelompok manusia yang berhadapan dengan kemungkaran. Dia memetik kisah Alul Qaryah. Tahu Alul Qaryah? Alul Qaryah ni Bani Israel
yang Allahumma salli ala Muhammad pi tangkap ikan pada hari Sabtu yang Allah larang untuk tangkap ikan. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang pi join sekali dengan maksiat tu, Allah tak bagi depa pi tangkap ikan. Kelompok pertama ni pi join sekali, maka bila dia azab dia pun kena sekali. Kelompok kedua, kelompok yang dia diam ya. Hampa nak maksiat kan, hampa nak tangkap ikan kan, hampa punya pasal, hampa punya suka. Aku boleh duduk masjid, pegang tasbih, zikir, ulang alik masjid tu, settle lah untuk aku. Bila ditimpa azab, dia pun turut kena juga. Pasal apa? Sebab diam dia itu menyebabkan maksiat itu makin besar. Tambah-tambah yang diam itu pula orang soleh yang masjid. Kalau tuan-tuan dekat sini, tepi ni tuan-tuan ada kata-kata nak buat konsert kat sini. Dekat sini lah, kat kampung kita ni, kat Semenyih ni. Tuan-tuan pergi masjid kat sini, tuan-tuan kata apa? Pergi kat dia lah, dia pun nak konsert, nak terginjal-ginjal, dia punya pasal lah, aku boleh main masjid cukup lah. Tahu tak dia guna hujah apa? Bila orang nak nasihat, orang nak kata, dia kata tu imam surau tu, dia pun tak kata apa kat kami. Yang tu nak kata apa? Faham tak ni? Orang soleh, orang baik, orang yang beragama, buat tak tahu, tiba-tiba orang lain pula nak nasihat. Maka dia menggunakan hujah orang agama pun diam, tapi Tuhan nasihat aku. Dia faham ni? Dan akhirnya dia teruskan maksiat dia, dan maksiat makin berkembang. Pasal siapa? Pasal diamnya kita. Boleh faham kan? Kelompok yang ketiga, kelompok yang dia buat sesuatu, dia tak redha dan dia buat sesuatu untuk menghalang maksiat tu. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa bilqalbihi, fa innahu adhaful iman. Bila kamu nampak kemungkaran depan mata kamu, kamu cegah dengan tangan, dengan kuasa yang kamu ada, dengan kemampuan yang kamu ada. Kalau kamu tak mampu, cegah dengan lisan, hidup cakap. Lisan lah ni bukan takat kok mulut je, kok jari pun lisan jugalah ni, lagi laju pada mulut. Nak jumpa dia tu jenis nyat, tak cakap. Tapi kalau Facebook tu, Instagram dia punya laju ni, syarah bukan main. Jumpa dia, tak mau nak bercakap sebab jari laju bercakap lebih daripada tangan ni. Ni. Kemudian yang ketiga, cegah dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Sehingga Ibn Abbas sebut, kalau seorang dia melihat kemungkaran tapi hati dia tak rasa apa-apa lagi dah, ketahuilah iman sudah tidak ada dalam hati dia. Habis, selesai bab tu. Ni kebaikan yang kita boleh dapat daripada media sosial. Bahagian keduanya tuan-tuan, dia panggil fitnah media sosial. Ni baru masuk tajuk dia. Tadi mukadimah baru. Boleh lagi kan ni? Mereka main. Hampa boleh lah, aku tak boleh jawab. Ada orang tak boleh apa? Allah sifat tuan-tuan. Baik, Allah Masya Muhammad. Jadi dalam 10 minit, 15 minit kita berhenti Ni nak cepat-cepat ya. Yang kedua tuan-tuan, fitnah. Nombor 1 sekali ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan sekalian, ancaman penyebaran sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa dia Muhammad, ancaman penyebaran umpatan dan fitnah yang kita boleh sebak melalui media sosial kita ni. Kita ni banyak dapat maklumat, tiap-tiap hari dapat maklumat, dan maklumat ni tuan-tuan kita sampaikan kepada orang dengan media sosial kita, kadang-kadang tanpa kita cek betul ataupun salah. Betul tak ni? Tuan-tuan tahu tak Nabi kata apa? Cukuplah seorang itu dikira sebagai pendusta. Sebut pendusta tak apa sedap lagi, pembohong. Cukuplah seorang itu dikira sebagai pembohong, pendusta, apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu betul ataupun salah. Dia dapat satu maklumat, dia tahu, okey lah ni, pasal bukan geng aku, share lah. Ni, tak apa hati kat dia ni, share lah. Kadang betul, kadang salah, dia bukan tahu. Pergi depan Allah kata apa? Pasal apa kamu share? Dia kata, saya dapat pada orang, saya share. Kamu ni pembohong, kamu ni pendusta. Dia panggil label dia Al-Kazzab, pembohong. Dia duduk dalam kelompok Kazibin, orang-orang yang pembohong. Dia kata, tapi saya tak bohong. Bukan saya yang bohong, saya dapat maklumat tu daripada orang, kemudian saya share kat orang lain. Kamu cek dah maklumat tu, saya tak cek dulu. Itulah sifat pembohong.
dapat satu maklumat, share je ke orang tanpa cek betul ataupun salah. Tuan-tuan yang duduk depan saya, berapa banyak maklumat yang kita dapat, yang kita hantar balik ke orang. Berapa kali betul-betul kita cek ni betul tak cerita ni? Faham tak ni? Pergi depan Allah, seorang bawa pahala begitu banyak. Nabi tanya pada para sahabat sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, atadaruna, kamu kenal tak sallallahu alaihi wasallam, man muflis, orang yang muflis ni siapa? Siapa orang muflis ni? Kau kenal tak? Kata para sahabat, al-muflis, orang yang muflis ni daripada kalangan kami ni ialah orang yang tak ada harta, tak ada dinar, tak ada duit. Kata Nabi SAW, orang muflis itu ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala banyak, bawa pahala semayang, puasa, haji, zakat. Tapi dulu waktu hidup kat dunia lu, dia pernah buat zalim kat orang, dia pernah mengumpat orang, dia pernah fitnah orang, dia pukul orang. Lalu pergi depan Allah, mai orang yang dia zalim tu, dia minta hak dia, ya Allah, tunaikan hak aku atas dia. Lalu Allah ambil semua pahala-pahala dia, Allah bagi dekat dia, dekat orang ni. Tuan-tuan tahu sampai apa? Sampai habis pahala dia. Habis pahala dia. Ni cerita, dia hidup daripada umur dia 10 tahun, dia balik sampai dia mati umur 70 tahun, pahala bagi kat seorang ni habis. Habis. Bila habis, orang ni kata apa? Ya Allah, ada lagi hak aku atas dia. Lepas tu macam mana? Ambil dosa dia pula, dosa orang yang dia zalim tu, pergi top up kat kawan ni. Dah lah pahala habis, tanggung dosa orang pula. Inilah orang muflis di akhirat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, ini cabaran kita umat akhir zaman. Tak sama macam orang dulu. Orang dulu mengumpat belakang rumah, ya tuan-tuan. Dia panggil apa? Geng mesyuarat tingkap. Ahli mesyuarat tingkap. Dia ada tanda dah, geng mesyuarat tingkap ni. Cara tanda dia bagi salam, Assalamualaikum. Tu adalah tu hiburan terkini, berita sensasi nak main. Ni, main. Dia bagi satu tanda dia apa ni? Dia buat macam ni. Hang tahu dah. Hang tahu dah tu. Hang tahu dah. Apa dia? Apa dia? Itu cerita. Tuan-tuan, tapi sembang geng-geng dia apa? Sembang geng-geng dia apa belakang ni? Tuan-tuan tahu tak dulu sallallahu alaihi Muhammad dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Sayyidina Muhammad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dalam surah tu ada kaitan kepada, ada selain daripada Abu Lahab yang tunjukkan Nabi SAW celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dia celaka kamu Muhammad kan. Allah turun ayat tu tentang dia. Dalam surah tu ulama mufassirin sebut kaitannya juga kepada isteri Abu Lahab, Ummu Jamil nama dia. Ummu Jamil, seorang yang cantik tapi perangai huduh. Faham tak? Perangai huduh. Orang utara cakap dia lah, mulut laser, tak ada insurannya, tak ada insurans takaful. Kan? Antara perangai dia sampai ulama mufassirin letak kecelakaan Allah celakakan dia sama dengan Abu Lahab. Abu Lahab jangan buat perangai lagu tu. Isteri dia akan pi ke, dia panggil macam organisasi kat tempat kita lah, dia panggil The Onion Association of Makkah. Maksud dia persatuan bawang semekah. Macam kita The Onion Association of Malaysia, persatuan bawang se-Malaysia. Dia akan pi dekat kelompok-kelompok muslimat ni, kelompok-kelompok orang perempuan ni, dia akan cerita buruk-buruk Nabi SAW. Dia akan cerita sampai Allah tu cerita dia dekat dalam Quran. Orang yang bawa cerita yang tak betul untuk orang fitnah di akhirat nanti, Allah akan buat mai satu cakuk besi yang akan cakuk biji mata dia dan mulut dia daripada arah belakang. Allah SWT. Bukan cerita ringan-ringan azab kepada orang yang suka bawa cerita tentang orang lain waktu hidup kat dunia dulu. Cuma masalahnya dulu, orang dulu bercakap kokok dia aja, kokok kampung ni lah. Paling tidak sembang 2-3 orang, hantar dah apa semua tu, bini tu imam tu. Pasal apa? Hantar dia bangkit pukul 5 pagi. Lepas tu dia buat apa? Dia semayang 2 rakaat. Lepas tu dia buat apa pula? Dia baca Quran. Ni hang cerita apa? Tak best langsung cerita. Cuma cerita apa? Tu imam nikah pula dah. Wuih.
Tu syok punya cerita. Semua tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sembang sama mereka. Sekarang ni tuan-tuan, hanya dengan satu klik ya. Klik tu pun tak bunyi pun handphone kita lah ni. Ni dapat bestnya cerita ni. Tak, hantar share je tuan-tuan. Satu kali tekan 200 orang dapat dalam satu grup WhatsApp. 2 kali tekan Salih Semat dapat 400 orang. 10 kali tekan dapat 10 grup WhatsApp. 2000 orang dapat maklumat yang entah betul entah salah. Banyak kita nak tanggung tuan-tuan kat akhirat nanti. Betul ni? Sungguh tuan. Sebab tu saya nak pesan, bila kita dapat satu maklumat tentang orang, nombor satu sekali, tuan-tuan ingat, kita pun ada aib kita ada. Kita cerita aib orang. Kita ni tuan-tuan, kita bukan baik sangat. Orang tengok kita baik ya. Tak pasal apa orang tengok kita baik. Tak pasal apa orang kata kita baik. Pasal Allah tutup aib kita aja. Betul ni? Cuba Allah tunjuk aib kita ni tuan-tuan. Siapa pun tak wani, siapa pun tak teringin duduk depan kita tuan-tuan. Kalau aib tu dia bertukar, dia tunjuk dia dengan hitam wajah, saya ingat dah tinted 100% dan kita ni gelap. Siap ni. Metalik pun buat tadi. Kalau aib kita ni terzahir dengan bau busuk, saya ingat busuk kita ni. Busuk. Dan faham ni. Dan Nabi sebut dalam sebuah riwayat ni. Satu patah perkataan kita cakap bohong, malaikat 1 mil jauh lari. Sebab busuknya. Main kerja kat kilang dulu ni, ingat tak? Duduk kat tepi tasik mana ke, duduk dating dua orang. Macam nak buat gaya. Duduk tunggu bawah flat kan main. Ingat tak zaman public phone dulu ni? Dia bagus duduk gaya pusing tali tu kan main. Kita duduk buat dulu ni. Tu bangun wayang mana kita tak api. Tu semua itu saksi tentang ke akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sebut dalam Quran tu surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa ni benda yang kamu lakukan terdahulu. Wa atharhum, dan athar peninggalan kamu. Athar tu masuk ulama tu bekas tapak jejak kaki kamu tu. Semua jadi saksi tu. Tu kat mana pijak-pijak dulu ni semua disaksi tu. Agak-agaknya lantai panggung wayang mana disaksi kita dulu noh. Memang agak-agak. Ingat tak zaman tu? Dulu. Ceni tu. Tak buat, dia kata memanglah tuan-tuan tutup wali. Ada macam tu pamit on. John Travolta zaman tu. Subhanallah. Tuan-tuan, ya Allah, malulah. Tapi semua tu akan nampak nanti yaumul qiyamah. Aib kita, aib. Lepas tu bila kita nak cakap tentang aib orang, ingat kita pun ada aib tuan. Aib kita Allah akan tutup. Allah akan tutup aib kita selagi kita tak buat dua benda. Nombor satu, kita sendiri cerita apa kita buat. Dia panggil Al-Mujahirin. Kalau Mujahidin, orang pergi berjuang, berperang. Kalau Al-Muhajirin, orang yang berhijrah. Yang ni Al-Mujahirin. Nabi sebut, siapa itu orang Muhajirin, Mujahirin? Orang mujahirin ni ialah orang yang dia buat satu maksiat sebelah malam dia, kemudian Allah tutup aib dia, esok dia cerita apa dia buat. Ramai ada orang macam tu. Ramai kan? Dia cerita kat media sosial apa dia buat. Orang ni Allah tak tutup aib dia dan Allah tak ampun dosa dia. Yang kedua, Allah tutup aib kita sampai bila? Allah tutup aib kita sampai kita cerita aib orang. Bila dia cerita aib orang, Allah akan buka aib dia sampai apa yang dia buat dalam rumah dia pun Allah akan cerita ke orang. Tuan-tuan rujuk dalam hadis, kalau tak salah saya riwayat Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Man sataral mu'min satarallahu ta'ala yaumul qiyamah. Siapa yang tutup keaiban saudara muslim dia, maka Allah akan tutup keaiban nanti di yaumul qiyamah.
keaiban di yaumul qiyamah lagi dahsyat. Semua benda maksiat kita buat, Allah semua orang tengok, tapi Allah tutup hari itu. Tapi kalau kita cerita aib orang, Allah akan cerita aib kita. Itu jaga elok-elok. Nombor 2, bila kita dapat satu maklumat tentang orang, nak pergi cerita ke orang, ingat pahala kita bukan banyak mana pun nak bagi ke orang. Ni semayang pun malas lagi, baca Quran pun malas lagi, buat ibadat pun malas lagi. Dah lama dah saya tak baca Quran, lama dah tak istighfar, lama dah tak qiyamul lail. Yang duk buat ni pun belum tentulah terima lagi. Dah lah sikit, terima tak tahu lagi. Lepas tu nak bagi ke orang nanti, nak ambil kat hang sikit, nak ambil kat hang sikit. Rugi ya nah. Salih ala Syekh Muhammad. Itu setiap kali nak cerita ke orang, nak cerita tentang orang, nak bercakap tentang orang, nak keluar nama tu, nama bila nak bercakap dengan orang, hantar dak dia, kenal dak dia tu nama sekian-sekian. Dia ni ada nama orang. Ingat lu dua benda ni. Aku pun ada aib nak cerita aib dia, buat apa tak salah. Ya. Aku pun ada dosa, ada maksiat banyak aku buat ni. Aku pun pahala tak banyak mana lagi nak bagi ke orang lagi. Boleh. Dan Nabi SAW cerita apa? Allah akan menyelamatkan seorang tu daripada neraka. Dia ni akan terhindar daripada neraka. Siapa? Orang yang mempertahankan saudaranya di belakang dia. Maksud macam mana? Pertahan orang di depan ni biasalah. Saya duduk kawan dengan ustaz, kawan baik, dia duduk sebelah saya. Lepas tu orang kata, ustaz tu apa mai? Hang dia sini. Kawan aku ni. Pertahan depan-depan ni biasalah, sebab mungkin nak tunjuk baik ke, nak faham tak ni? Tapi kalau ustaz tak ada ni, ustaz tak tahu pun, ada orang mai cerita kat saya, hantar ada ustaz tu apa ni, aku tak mau dengar. Dia kawan aku. Kita pertahankan dia di belakang dia, ni Allah akan halang kita daripada masuk neraka. Kita akan terhindar daripada api neraka. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita takkan mampu buat benda tu, melainkan kita sayang kat dia. Betul tuan-tuan? Okey tuan-tuan, di antara cara untuk kita menjaga keaiban saudara kita ialah dengan kita tak mendengar keaiban dia daripada orang lain. So bila orang nak bercakap tentang orang satu, kita apa? Aku tak mau dengar. Weh, hantar dah Ustaz Jafri tu, tahu apa? Hantar dah, tak mau tahu. Ni aku nak beritahu kat hang ni, tak mau tahu aku suka hang. Sila berambus hang daripada sini. Itu lama kata apa? Kalau kita berjumpa dengan seorang yang dia suka bercakap tentang orang lain, berpaling daripada dia. Ingat duk. Memang ada pasien orang jenis kalau duduk dengan dia mesti cerita pasal orang. Ada. Ini madam ya. Banyak. Kan? Kalau jenis orang macam ni, tuan jangan duduk dengan dia. Tahu pasal apa? Memang sedap kita dengar cerita pasal orang. Tapi ingat, kalau dia boleh cerita kat orang, kalau dia boleh cerita kat kita tentang orang, dalam masa yang sama, dia boleh cerita pasal kita kat orang. Faham ni? So orang macam ni tak boleh buat kawan. Kita kena jauh. InsyaAllah itulah tuan-tuan sebuah sikit pada perbincangan kita pada malam ni. Kita sama-sama doakan supaya Allah panjangkan usia kita, kita dapat masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadi berikan kepada kita kekuatan untuk kita banyak beribadat dalam bulan Ramadan ni, dan Allah terima seluruh amalan kita yang kita buat dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah jadikan kita daripada kalangan hamba Dia yang akan dapat Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ni. Allah terima segala doa-doa kita, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan kita keluar daripada Ramadan kali ini kita mendapat takwa di sisi Allah SWT. Saya ucap terima kasih kepada semua. Terima kasih beri perhatian. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi lain masa ketiga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.